Kita dah bercakap berkenaan dengan kerjaya pengendali kren, tapi hari ini kita bawakan pengendali kren wanita dan juga seorang tetamu merupakan Timbalan Presiden Operasi Keselamatan Pekerjaan iaitu Cik Muhammad Fadil Agil. Assalamualaikum, selamat pagi. Malu-malu Cik Fadil ni. Dan juga ini dia operator kren wanita Hazilah Sabri. Terima kasih bersama kami. Sedikit saya ingin kongsikan berkenaan dengan Hazilah. Hazilah ni baru saja menjadi antara operator pengendali kren ini sejak 2019 ya. Sebelum mengetahui berkenaan dengan bidang pengendali kren ni, saya dalam bidang retail dengan F&B. Macam mana boleh berada dalam bidang ni? Mula tu saya ada kenal dengan member ni. Lepas tu dia cerita pasal dia operator kren. Lepas dia bagi tahulah cara kerja. Maknanya benda ni macam menarik minat saya lah. Tapi pelik juga sebab perempuan kan selalunya macam nak mengendali kren ni kan berisiko juga dan sebagainya. Saya suka benda yang mencabar dan kelainan. Maknanya macam dalam Malaysia ni tak ada ramai perempuan yang menceburui bidang kren ni. So saya nak tunjuklah maknanya perempuan pun boleh juga masuk dalam bidang lelaki. Sebab dekat luar negara kebanyakan ramai dah perempuan yang masuk dalam bidang kren ni lah. Awak ni rare lah, antara kelompok rare. Betul Cik Fadil? Ya, betul. Okey. Cik Fadil, mungkin boleh kongsikan juga lah berkenaan dengan operator jentera berat pengendali kren ni kan. Kerjanya berisiko kan, dengan ketahanannya, fizikal, mental semua dibabitkan. Berapa ramai sebenarnya wanita yang menceburi bidang ni? Buat masa ni yang saya tahu hanya dia seorang je lah. Yang cuba ramai. Tapi yang tak dapat bertahan pun ramai lah. Selalu berapa lama kalau yang mula-mula cuba tu? Pada mula kita ada buat satu program kren wanita untuk program kren wanita. Memanggil mana-mana yang berminat untuk cuba. Bila dia orang cuburi, dia orang rasa kan dengan risiko, dengan tekanan mental, ramai yang tak dapat tahan, jadi mereka give up lah. Tapi hanya Hazilah ni dia dah setahun lah kan? Dia kuat lah mental. Hampir setahun ke dah setahun? Dah 2 tahun lah. Dah 2 tahun lah? 2019? 2019? 2018. 2018. 2018. Dah 2 tahun lah. Paling tinggi sebenarnya ketinggian kren tu sehingga berapa? Yang paling tinggi setakat yang saya pernah bawa sendiri ya, dekat Astaka Johor 72 tingkat. 72 tingkat? Ya, 72 tingkat untuk tahu kren. Paling tinggi sekarang ada dekat Kuala Lumpur, menara siapa? 118. Baik. Itu mencabar juga dengan ketinggian dan sebagainya kan. Berapa lama sebenarnya untuk menjadi pakar sebagai pengendali kren ini? Untuk kita jadi pakar perlukan masa bagi saya lebih daripada 2 tahun. Untuk Kursus betul-betul. Kursus dalam jangka masa yang ditetapkan oleh sekolah, contoh macam AKBN, macam BSTC dan yang lainnya. Ada kursus jangka masa pendek dalam masa seminggu saja. Saya bila tengok gambar Hazilah ni, tengok gambar tadi kan, cantik orangnya. Depan pun cantik juga secara live kan. Siapa sangka bahawa Hazilah mempunyai minat yang sebegini menjadi pengendali kren. Bila bekerja dikelilingi dengan semuanya lelaki ni kan monopolinya. Berdepan dengan ketinggian, keberanian, risikonya. Lepas tu Hazilah juga merupakan ibu tunggal kepada 2 orang anak. Baru berusia 5 tahun dan 4 tahun. Jadi bagaimana Hazilah berdepan dengan kerjaya yang berisiko tinggi ini? Apatah lagi anak masih kecil kan? Ada tak setiap kali nak keluar kerja tu belum memikirkan kalau sekiranya kita tak minta kan? Tapi anak-anak masih kecil keadaan itu. Ada juga, ada fikir yalah masa depan diorang macam mana semua. So dari situ macam saya ada buat simpanan untuk diorang. Lepas tu saya ada masuk insurans, ambil hibah. Andai kata apa-apa jadi kat saya, adalah bahagian diorang. Berkaitan dengan insurans, Hazilah menyentuh pada insurans. Mungkin dalam keadaan sebegini, sebab kita tahu bahawa kebanyakan kalau kita lihat pengendali kren ni kan ramai didominasi oleh warga asing. Kan, berbanding dengan warga tempatan. Mungkin adakah disebabkan oleh insurans itu terlalu tinggi ke apa ke bagaimana? Apa melihat isu ini bila ada dominasi daripada warga asing ini? Dia masalah warga asing, bayaran kepada dia orang lebih murah. Jadi
ramai yang ambil kesempatan tu untuk ambil diorang ni sebab bayaran dia murah dan tak perlu apa-apa caruman dikenakan pada mereka. Jadi itu yang disebabkan. Ya. Kalau warga tempatan? Warga tempatan ni kita kena caruman KWSP, SOKSO. Dan diwajibkanlah buat masa sekarang ni untuk pengendali kena ambil insurans pasal kerja yang berisiko sangat tinggi. Okay, pastinya pembayaran pasti gaji itu memang cukup besar. Cumanya berdepan dengan risiko yang besar juga. Mungkin Sofia dan juga Fetri, ada punya. Untuk Cik Hazilah sebenarnya. Sebab saya tertanya, kita mungkin melihat ni memang Cik Hazilah memang seorang wanita yang kuat, yang memang cekal hati ni untuk melakukan kejayaan sebegini. Tapi pernah tak mempunyai sebarang apa-apa yang pernah terjadi sebelum ini, barangkali sesuatu yang tak boleh dilupakan sepanjang beberapa tahun menceburi kejayaan ini? Mungkin pengalaman kehidupan. Mungkin crane kan, mungkin ada di tempat kerja dan kemalangan ke apa? Tak ada. Buat setakat ni belum ada apa-apa kemalangan lagi lah. Proses latihan tu berapa lama? Latihan Untuk mencapai tahap yang itulah, kompeten. Kalau masa ambil lesen tu dalam masa 5 hari je. 5 hari? 5 hari untuk dapat kelulusan daripada JKKP. Okey, itulah dia bila nanti dengan Cik Fadil ya. Sebab sebenarnya timbul juga isu di mana ada kaitan dengan mungkin banyak dikuasai oleh pekerja asing contohnya. Sebab kita juga mengetahui tahap kompeten mereka bekerja itu. Mungkin ada yang nak cari kerja kosong, kita terus buat. Sedangkan perlu juga ada ilmu-ilmu lain yang mungkin prosesnya panjang untuk dapatkan tahap pekerjaan yang tinggi. Ataupun memang semudah itu ya, macam mana? Macam warga asing ni, mereka ni hanya curi-curi untuk belajar. Jadi bila dah boleh bawa sikit dia orang boleh nampak dia bawa, orang akan ambil dia. Bila orang ambil dia, bayaran dia lebih murah daripada warga negara kita untuk dibayar. Jadi dengan harga yang murah tu, mereka yang ambil kesempatan untuk bayar pada warga asing ni, jadi keuntungan dia ada lebih dari situ. Ya. Itulah berbandingkan orang yang betul-betul minat dengan curi-curi belajar. Bukan Fariha curi-curi mari ya. Curi-curi mari ya. Macam mana jadi sekarang ni situasi macam mana di Malaysia ni? Memang kita berluasa mereka ke yang ada itu? bakat betul ke macam mana? Buat masa sekarang ni macam kami pekerima memang melakukan operasi setiap kawasan yang ada naik krim menara dan pastikan tidak ada warga asing yang mengendali tanpa ada kompeten. Itulah dia. Nak tanya juga, sebenarnya bila 2 tahun kan, Encik Fadil berapa tahun? Saya 6 tahun. 6 tahun okey. Hazilah 2 tahun. Bila mengendalikan kren tu, apa sebenarnya yang perlu dititik beratkan, cabarannya kan? Dari segi mata ke? Sebab kita tahu kan, satu kesilapan membabitkan nyawa. Kalau berada dalam kren tu, apa yang perlu diberi titik beratkan? Fokus utamanya? Fokus utama daripada keselamatan lah. Lebih daripada keselamatan sebab bila kita mengendalikan jentera berat ni, risiko keselamatan tu memang penting sangat. Dengan orang bawah sekeliling lagi. Maknanya mata, telinga semua kena Dia visual semua dia memang berkait. Dengan cuaca, keadaan cuaca pun dia ambil kira juga. Maknanya kalau misalnya cuaca tak baik, tak boleh tak boleh macam kan? hujan, petir, angin kuat memang tak boleh. Pasal membahayakan. Okey. Kita nak sentuh sedikit sebab topik hari ini tadi kita bicara berkenaan dengan berkenaan gaji isteri lebih tinggi apa semua. Macam Hazilah ni mempunyai pengalaman hidup yang tersendiri kan. Bukan ibu tunggal kepada 2 orang cahaya mata. Adakah ini antara bila melihat topik sebegini kan, sebab mungkin kita tahu kejayaan ini berisiko jadi gajinya lebih besar. Kalaulah bagi Hazilah, bagaimana Hazilah melihat kalau gaji Hazilah lebih besar daripada bakal suami macam tu? Mungkin tak kisah kot. Asalkan yalah dia pandai jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Rasa takut ke? Kena berani lah macam buat kren. Saya nak tanya sikit kat Cik Hazilah ni kan, anak ada 2, seorang 5 tahun, 4 tahun kecil lagi. Bayi-bayi anak saya faham melihat mereka ni, kita rasa macam kita akan lakukan apa sahaja untuk memberikan future masa depan yang terbaik bagi mereka. Tetapi Cik Hazilah ada cuba untuk mungkin memberikan mereka pemahaman tak kejayaan yang dilakukan oleh Cik Hazilah sebab ni memang ada risiko dia sendiri, bahaya tu bahaya kan.
Pernah tak mungkin ada satu perbualan dengan mereka? Ada juga. Selalulah bagi tahu diorang pergi kerja. Kalau keluar kerja ni, kerja tempat mami tu bahaya. Cakap macam tu. Lepas tu selalulah anak tanya dia tanya, mami kerja dekat tempat ni ke? Nanti kalau keluar dia nampak macam crane, ni tempat kerja mami ni kata. So dia selalulah macam tu. Dia faham lah. Kalau kita keluar pun dia akan cakap, mami keluar pergi cari duit. Ketika hamil, berapa lama berhenti tu? Hamil? Ini sebelum. Tu saya tak sure lah, sebab saya cuburi bidang ni baru 2 tahun. Baik. Sikit mungkin kata-kata dari Cik Fadilah, sebab kalian antara yang berada dalam dunia operator jentera berat ni kan, apa yang diharapkan lah? Sebab sekarang ni kalian berdepan juga dengan, tadi katakan antara cabarannya bila ada warga asing. Mereka bukan profesional berbanding dengan kalian, tetapi mereka juga mendominasi bidang ini. Sikit kata saya bagi mereka yang mengambil warga asing ni, jangan diambil kesempatan pada warga asing yang dibayar murah dan membiarkan warga negara kita tidak bekerja. Hingga dunia kren ni didominasi oleh warga asing. Kita ada pakarnya kan? Dan kami juga bersama dengan JKKP, CIDB, NAYOS semua membuat sebuah operasi bersama-sama untuk memberantas benda ni. Baik, kita mengharapkanlah supaya adanya keadilan juga kan kepada, sebab warga tempatan kita pun sebenarnya berkelayakan seperti Hazilah sendiri, siapa sangka kan, cantik orangnya. Saya tak tahu, kadang-kadang bila tengok wanita ni kan luar biasa semangat juangnya bila berada dalam keadaan yang sebegini. Terima kasih diucapkan Cik Muhammad Fadil Agil, Timbalan Presiden Operasi dan Keselamatan Pekerjaan, dan juga Hazilah Sabri, operator kren wanita. Sekarang ni seorang je lah Hazilah. Seorang legend. Legend Mana tahu lebih ramai boleh bersama dengan mereka untuk mencuburi dunia yang penuh cabaran ini, bidang kren.